Oleh itu saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk memberikan kebenaran dan penganjuran majlis sosial bermula 1 hari bulan Julai 2020. Majlis sosial yang dibenarkan merangkumi kenduri, majlis perkahwinan dan pertunangan, majlis-majlis lain yang berkaitan dengan agama juga, seperti majlis tahlil, majlis akikah, doa selamat, dan juga majlis-majlis sambutan sosial seperti majlis sambutan hari ulang tahun, majlis hari jadi. Tadi majlis sambutan ulang tahun hari perkahwinan, majlis hari jadi, majlis reunion dan lain-lain majlis sosial yang lain kita memberikan kebenaran mulai 1 Julai ini. Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersiaran bersama di ruang udara Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu. Kedah FM, Mesra Harmoni, dan apa yang pastinya untuk semua petang seperti biasa di ruang Kedah FM Mesra Harmoni, kita akan bersama dalam program Nasihatul Tasnim untuk hari ini, iaitu tarikh 6 Zulhijjah 1440 Hijrah dan juga 27 Julai 2020. Dan anda semua seperti biasa, petang ini kita tetap serangan bersama ahli panel yang amat saya hormati hari ini, berjubah cantik dan boleh lihat secara langsung di muka buku, ruangan muka buku, live muka buku, itu bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazilo Helmi bin Raizan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz ni tengok dia tenang. InsyaAllah kan, setenang hati dia yang suci tu. Amin. Itu dia. Dan apa sih kita bersama Ustaz petang ni, dan telah pun dimaklumkan oleh penerbit, iaitu pengajian Tauhid, dan akan dibincangkan tajuk iaitu takrif ilmu tauhid. Dan tanpa masa, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Fazilul untuk pengisiannya. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang teman saya pada hari ini DJ Is, sihat elok no? Alhamdulillah. Kepada penerbit Hamdan Dain, kepada seluruh muslimin dan muslimat, seluruh lapisan masyarakat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sambung perbincangan kitab Misbahul Munir yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Jadi Tuan Guru Haji Abdul Aziz ni dia merupakan bapa mertua kepada Baba Ismail Sepanjang Fatani Darussalam, yang merupakan Baba Ismail Sepanjang ni merupakan ulama yang masyhur di Fatani sekarang ini. Jadi kita tengok pada muka surat yang ke-13, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula permulaan dan humbi ataupun asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntut yang putus, yang wajib, yang dinamakan dia fardu ain. Jadi di sini musannif ataupun pengarang kitab dia menerangkan kepada kita ilmu usuluddin ini ialah ilmu yang asas kepada tiap-tiap individu muslim, menjadi kewajipan fardu ain di atas tiap-tiap kita mempelajari ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin ini ialah mengenal ia seorang ini akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi secara umumnya ilmu asas agama ini wajib tiap-tiap mukallaf mempelajari cara-cara beriman kepada Allah Ta'ala. Apakah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, apakah sifat yang tidak ada pada Allah, apakah sifat Rasul, apakah perkara yang tidak ada pada Rasul. Itu secara asas. Jadi yang dikatakan ilmu usuluddin ni secara mudahnya iaitu ilmu untuk
membicarakan ataupun membahas, mengupaskan perkara yang wajib kita imani. Wajib beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan begitu juga semua perkara yang diajar oleh Rasul wajib kita imani. Seperti beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada kiamat, itu wajib kita imani. Dan seluruh perkara yang diajar oleh Rasul, sama ada hukum hakam ataupun perkara yang berkaitan dengan hukum hakam syariat. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan hukum hakam dalam bab menjaga hati, akhlak dan seumpamanya, wajib kita imani. Dan dikendaki dengan mengenal itu, mengetahui dan mengaku putus di dalam hati tiap-tiap perkara, tiap-tiap mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi cara kita ni untuk kenal, seperti mana yang dia ta'rif, ma'rifah itu al-jazmu, kena yakin dalam hati kita, mutabbiqu lil haqqi an dalilin. Yang dikatakan kenal itu, yang pertama dia kena yakin, baru nama kenal. Yang kedua, apa yang kita yakin, apa yang kita putuskan dalam hati kita betul dengan perkara yang sebenar. Dan yang ketiga, syarat kenal itu iaitulah mengetahui dalil. Ma'rifah al-jazmu mutabbiqu lil haqqi an dalilin. Ma'rifah itu, kenal itu ialah kita ni yakin putus dalam hati. Yang kedua, syaratnya apa yang kita yakin betul dengan perkara yang sebenar. Dan yang ketiga, iaitulah kita mengetahui dalil. Jadi mengetahui yang dikehendaki dalam ilmu usuluddin, mengaku putus dalam hati kita, yakin dalam hati kita, yakin tiap-tiap mukallaf, yakni tiap-tiap kita yakin dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita yakin Allah Ta'ala mesti ada, Allah Ta'ala mesti sedia, Allah Ta'ala mesti kekal, Allah Ta'ala mesti tidak sama dengan makhluk, dan seterusnya. Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dan tentu tidak sekali perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Dan kita yakin di diri Allah Ta'ala tidak ada kekurangan walaupun sedikit, dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala serta dalil-dalilnya. Jadi mengenal Allah Ta'ala ni, iaitulah kita belajar sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala serta dalil. Kita belajar perkara mustahil yang tidak ada pada Allah Ta'ala sekali-kali, dan seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu harus, maka kita belajar serta dalil-dalil yang disebut di dalam Al-Quran. Demikian juga mengaku putus di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul dan segala dalil-dalilnya. Begitu juga kita belajar sifat-sifat Rasul serta dalil dia. Seperti contohnya Rasul bersifat dengan siddiq, apa dalil dia? Amanah, apa dalil dia? Rasul bersifat dengan tabligh, apa dalil dia? Itu mesti di atas tiap-tiap kita. Baik. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Ini kena berhati-hati. Kita belajar untuk kenal Allah Ta'ala ni, kita kenal hukum. Seperti diri Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan. Itu cara kita mengenal Allah Ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil untuk meneguhkan hati kita. Bukan dalam erti kata mengenal akan diri Allah Ta'ala itu. Bukan kita mengenal secara hakikat, kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Contoh macam mana mengenal secara hakikat ni? Macam kita lah, makhluk dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk, kita kenal sesama kita. Macam saya kenal Is kenal saya. Kita kenal hakikat diri. Kita tahu Is ni rupa dia macam ni, kulit dia cerah dan seumpamanya, tinggi dia sederhana dan seumpamanya. Itu kita kenal hakikat makhluk. Tetapi Allah Ta'ala tidak dapat kita mengenal hakikatnya. Cuma kita mempelajari akan sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Apa dalil dia? Itu cara kita belajar untuk kenal Allah Ta'ala. Ini mengikut kefahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana yang baharu tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Jadi Nabi tegah. Nabi dah tegah. Tafakkaru
fil makhluk wa la tatafakkaru fil khaliq. Nabi suruh kita ni fikir kepada kejadian makhluk. Jangan sekali-kali fikir kepada diri Tuhan. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala perkara gaib. Allah Ta'ala menguji kita. Kerana Allah Ta'ala tidak dapat kita mengenal secara hakikat. Sebab apa Allah Ta'ala buat macam tu? Kerana ujian. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada syak ragu-ragu, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang tidak nampak. Perkara-perkara gaib. Jadi perkara iman ni perkara gaib. Di samping dalil Quran kita yakin dan dalil akal, maka kita dapat meyakini perkara-perkara itu. Contoh macam mana? Diri kita, kita nampak. Tubuh badan kita, kepala kita, tangan kita. Tapi roh kita, kita tak tahu. Kulir roh mi amri rabbi. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, roh itu perkerjaan Tuhanku. Jadi roh seorang pun tak tahu. Walau dia pakar doktor setara mana pun, dia nak kenal roh, dia tak boleh kenal. Kalau kenal senang. Gaya nak keluar, kita buruh dalam botol, kita bawa masuk balik. Tak boleh. Kerana roh ni perkara yang kita tidak nampak. Jadi di tubuh badan kita, Allah Ta'ala buat pertama perkara yang zahir. Badan kita, kepala, tangan kita. Yang kedua perkara yang kita tidak nampak, roh. Jadi Allah Ta'ala perkara gaib. Bukan bermakna benda yang tak nampak tak ada, bukan. Contoh macam mana? Kita pergi tepi pantai. Kita pergi Kuala Kedah, kita duduk tepi laut. Kita tengok bot sampan depan kita ni besar, depan mata. Sekali lagi dia dibawa oleh nelayan ke tengah. Nampak kuih kecil. Bukan bot tu kecil, tetapi pandangan mata kita nampak kecil. Makin lagi makin jauh, makin kecil. Last sekali tak nampak tu. Bukan bermakna tak ada bot tu. Ada. Tetapi kita tak dapat, tak mampu untuk melihat. Jadi Allah Ta'ala benda yang ada. Kerana Allah Ta'ala menciptakan segala-gala makhluk ini. Maka wajib kita belajar untuk kenal Allah. Dan kita meyakini sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Mesti pada diri Allah Ta'ala. Tidak ada kekurangan pada diri Allah Ta'ala. Dan seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu harus. Maknanya kita mengenal akan hukum kepada sifat Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan. Itu hukum dia. Mesti ada sifat kesempurnaan. Dan mesti tidak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala hakikatnya bagaimana? Wallahu'alam. Kita beriman. Macam mana roh kita? Wallahu'alam. Kita tahu kata roh kita ada. Bagaimana Allah Ta'ala? Wallahu'alam. Kerana Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'. Tidak ada suatu seumpamanya. Jadi Allah Ta'ala lah yang mentadbir kita. Wajib kita yakin. Wajib kita yakin iman dalam hati kita. Ini dinamakan ilmu usuluddin, mengenal Allah Ta'ala. Baik. Dan keadaan mengenal Allah ialah permulaan dan humbi. Itulah dinamakan ilmu ini dengan ilmu usuluddin. Jadi ilmu ni banyak nama. Kadang-kadang orang panggil ilmu tauhid. Malam ni kelas apa? Kelas tauhid. Ustaz yang sama. Lepas tu tanya orang lain, malam ni kuliah apa? Usuluddin. Ustaz yang sama juga. Tadi kata tauhid, ni kata usuluddin. Lepas tu tanya seorang lagi, malam ni mengaji apa? Malam ni mengaji ilmu ma'rifah. Ataupun ilmu yang dikatakan kalam. Banyak nama. Tapi ilmu membicarakan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul dan yang wajib kita imani. Jadi nama ilmu ni banyak. Jadi ilmu untuk mengenal Allah, mengenal perkara-perkara yang wajib diimani ni dinamakan ilmu usuluddin. Asas agama. Jadi nak bina agama dalam kehidupan, dia kena ada asas, iaitulah ilmu keimanan. Kalau tak akan terbina agama dalam hidup kita. Kita solat sebab apa? Kerana iman kepada Allah Ta'ala. Kita hamba. Kita puasa. Kita tidak melakukan perkara haram sebab apa? Beriman. Jadi perkara iman ni adalah perkara yang utama dalam agama kita. Itulah dinamakan ilmu usuluddin. Asas agama. Dengan iman yang baik inilah dapat kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Baik. Jadi ini perlu kepada tarbiyah iman. Tarbiyah iman.
Seperti Rasulullah mentarbiah para sahabat. Nah, Rasulullah mentarbiah para sahabat sehingga kan para sahabat meninggalkan segala perkara mungkar yang mereka pernah lakukan ketika zaman jahiliah. Model dia iman. Iman ya. Tanpa iman, dia tak boleh nak buat. Tanpa iman, dia tak boleh nak ubah diri dia. Tanpa iman, tak akan mungkin dia dapat mengubah corak kehidupan dia. Jadi perlu kepada iman. Jadi Rasulullah mentarbiah iman. Ini asas agama dalam kehidupan kita. Nah, dengan imanlah baik segala-galanya. Dengan iman, anak menjadi taat kepada ibu bapa. Dengan iman, pemimpin menjadi amanah kepada rakyat. Rakyat berkhidmat kepada pemimpin. Begitu juga imam sesuatu qaryah menjaga qaryahnya dengan baik dengan iman. Jadi iman ni punca segala kebaikan. Benihnya iman. Benihnya iman. Nah. Jadi ilmu ini dinamakan ilmu usuluddin, asas agama. Jadi kalau kita tengok sirah Nabi SAW, daripada mula dibangkitkan atau ditabalkan Rasul kita menjadi Rasul ketika usianya 40 tahun, baginda berusia 40 tahun, sehingga usianya baginda 52 tahun, Rasulullah hampir-hampir 12 tahun. Tugas Rasul menyebarkan iman, tanam iman, masukkan benih iman di dalam hati para sahabat. Dengan iman inilah para sahabat meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Para sahabat taat kepada Allah, taat kepada Rasul dengan sebab adanya iman yang sahih, iman yang baik. Dan juga dengan ilmu, dan juga dikenali ilmu ni dengan ilmu tauhid. Sebab apa nama tauhid? Kerana yang mengetahui ilmu tauhid dan mengerti ilmu ini, mentauhid ia orang yang belajar ilmu ni akan Allah Taala. Jadi ilmu ni juga nama ilmu tauhid. Sebab apa? Dengan sebab kita belajar ilmu ni, kita mengasahkan Allah Taala. Kita tak yakin lagi kepada benda yang lain. Contohnya kita makan ubat. Sakit kepala beli ubat makan. Bukan ubat yang melegakan, itu asbab musabab. Yang melegakan Allah Taala kerana iman kita, innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya sesungguhnya Allah Taala kuasa di atas tiap-tiap suatu. Sesungguhnya di atas tiap-tiap suatu amat kuasa Allah Taala itu. Jadi kita yakin yang memberi sesuatu perkara itu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita belajar ilmu tauhid untuk hati kita ni mengasahkan Allah Taala di setiap perkara, di setiap perbuatan, di setiap kehidupan kita mengasahkan Allah Taala. Ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengaku dalam solat, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku bagi Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kepada mengasahkan Allah Taala. Tanpa ilmu ni, ibadah kita belum tentu lagi diterima. Na'udzubillah. Contoh macam mana? Nak solat, wuduk mesti kena sah. Nak ibadah, akidah kena sahih. Kalau dalam masa yang sama kita sembahyang, dalam masa sama kita ni mensyirikkan Allah dalam hati kita. Kita yakin ubat memberi berkah. Na'udzubillah, najis akidah kita. Kalau pakaian kita kena najis, tak sah salat kita. Tapi kalau akidah kita najis, hati kita najis, berpegang salah tentang iman kita, na'udzubillah, sudah tentu ibadah kita tak diterima. Jadi perlu kepada ilmu asas dalam kehidupan kita, iaitulah mempelajari ilmu usuluddin atau dinamakan ilmu tauhid, untuk benar-benar kita mengasahkan Allah di dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita, dalam agama kita. Perlu kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Taala sebut tak diperintah melainkan beribadah dengan keadaan yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak diperintah untuk mengabdikan diri kepada ikhlas, yakni murnikan hati kita, mentauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha termulia. Jadi kalau tak belajar ilmu ni bahaya. Duk asa betul dah, tapi kalau tak belajar tak betul. Macam makan ubat tadi, kalau yakin power ubat yang melegakan, fasik. Kalau i'tiqad ubat yang melegakan, boleh membawa menjadi murtad, na'udzubillah. Dia kena jaga. Dia benda yang halus, membezakan antara akidah yang sahih dan tidak sahih,
Iaitulah iman yang kita pelajari mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Allah, yang diajar kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah mengajar para sahabat, iaitulah akidah berteraskan kepada sumber utama Al-Quran dan hadis, dan begitu juga sumber ahli sunnah kita, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi ilmu ni juga dinamakan ilmu tauhid, untuk asalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana contoh dia? Bagaimana contoh dia? Contoh, kalau kita semayang tak kenal Allah Ta'ala, kita kata kita semayang, sedangkan Allah Ta'ala yang tentu, Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala kita, Allah Ta'ala yang mentakdirkan, Allah Ta'ala yang mengizinkan kita solat. Maka Alhamdulillah, Allah Ta'ala mengizinkan kita kepada perkara-perkara kebaikan. Allah Ta'ala buat kita taufik untuk kita taat kepadanya. Alhamdulillah. Tugas kita menjadikan diri. Tapi kalau kita tak belajar bab ni, kita kata kita dalam ilmu tasawuf namanya ananiyah. Ananiyah syirik khafi, campur aduk. Maknanya kita sembahyang, kita lupa kehendak Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala yang menentukan. Kita lupa Allah yang menggerakkan kita. Maka kalau tak belajar betul-betul bab ni, boleh membawa ibadah kita rosak. Semayanglah rajin, Alhamdulillah, bagus. Bengkak daidai, bagus. Rajin semayang. Tapi tak belajar akidah. Waktu malam akidah, guru majak tak belajar. Na'udzubillah. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah, tidak diterima ibadah melainkan kena kenal Allah Ta'ala. Jadi ibadah rajin, tetapi i'tiqad salah, maka sia-sia amal ibadah kita, tertolak, na'udzubillah. Mati nanti, manalah ibadat aku, habis semua tertolak. Pasal iman kita tidak sah, i'tiqad kita najis. Kalau semayang baju kena najis, ada tak cicak, tak sah, sebab najis. Lebih-lebih lagi najis pada pihak dalaman hati kita tentang keimanan, na'udzubillah. Itu sebab wajib kita mempelajari segala-galanya yang menentukan dan buat semua perkara. Kerana kita ni tauhid pada zat Allah Ta'ala, tauhid pada sifat Allah, tauhid pada af'al Allah Ta'ala. Semua ni ditentukan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam COVID ni, COVID-19 ataupun coronavirus. Itu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan untuk memberi kepada kita. Maka peranan kita ikhtiar dan usaha mengelakkan mudarat. Di samping kita menjaga kesihatan, kebersihan yang diajar oleh agama, anazafatul minal iman, kebersihan itu daripada iman. Itu asbab musabab. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi jadi juga. Tapi kalau jaga macam mana pun, kalau Allah Ta'ala nak bagi jadi, tetap jadi. Tapi kalau kita tak jaga, contohnya, tapi Allah Ta'ala, contohnya kita ni, Allah Ta'ala tak kendaki, maka takkan jadi. Tapi di samping itu, kita mesti menjaga batasan-batasan dia. Syariat ditentukan kepada kita, digariskan kepada kita. Islam mengajarkan la dharra wa la dhira. Tidak boleh memudaratkan diri kita. Jadi, Islam ini lengkap. Diajar imannya, syariatnya, akhlaknya. Maka, kalau kita memahami agama dengan baik, maka kita akan menghayati kemanisan agama, kemanisan iman, kemanisan Islam di dalam kehidupan kita. Jadi, kita perlu mempelajari ilmu ini untuk mengasalkan Allah Ta'ala. Kalau kita duk rajin ibadah, tapi kita rasa kita semua yang baik, salah. Salah dalam ilmu tasawuf namanya ananiyah, keakuan. Ditakuti amal kita tertolak, na'udzubillah. Ini benda halus. Mesti kita mempelajari dengan cara yang tersusun, mengikut metode yang disusun di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita tak tergelincir dan tidak tersalah di dalam pegangan dan kefahaman agama kita. Ada contoh macam Ustaz no. Kan tu dia kata apa? Dia kata takut apa dengan corona ni, mati tak mana pun boleh, tak payah pakai apa tutup muka ni. Ya. Jadi bab mati ni kena mati. Tapi di samping kita mesti menjaga. Disyariatkan kepada kita menjaga nyawa dan seumpamanya. Itu agama.
Ya. Kalau faham agama dengan lengkap, dia tak akan macam-macam cakap. Sungguh. Nah, baik. Dan juga dinamakan ilmu ini ilmu kalam kerana bicaraan kalam Allah Ta'ala sangat-sangat payah sehingga berlaku fitnah kepada ulama yang dahulu-dahulu. Jadi dinamakan juga ilmu ini ilmu kalam kerana ilmu kalam di dalam pembahasan sifat kalam Allah Ta'ala berlaku banyak pertikaman lidah di antara para alim ulama pada ketika dulu. Tapi mai zaman kita tak payah duk kelai dah. Sebab ulama dah buat kesimpulan kepada kita, ini pegangan yang perlu kamu pegang. Tak payah berbalah, tak payah bergaduh. Betul. Ilmu agama Islam ini adalah sempurna, lengkap dan mudah bagi kita untuk fahami. Dan dikendaki dengan dalil yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf itu dengan dalil ijmali, iaitu reti empunya akal bagi dirinya, tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil itu pada menolakkan segala syubhah yang didatangkan atas seseorang itu, ataupun pada menolakkan i'tirad ke atasnya. Jadi dalil, kita wajib mengetahui dalil secara ijmal, secara umum. Contoh macam mana? Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Mana dalil? Alam ni cukuplah bagi orang awam. Nah, sudah memada. Apa dalil ijmal? Untuk diri dia ya. Dia nak terang kat orang, tak mampu. Dia nak bagi orang lain faham apa yang dia faham, dia tak mampu. Dia tak mampu nak menghuraikan kepada orang. Ini sekurang-kurangnya dalil wajib diketahui sebagai dalil kepada ilmu usuluddin ni, iaitulah dalil ijmal. Mana bukti kata Allah ada? Adanya alam. Mesti Allah Ta'ala ada. Kalau tak ada, tak boleh. Dia yakin dengan dalil itu, memada untuk melepaskan diri dia daripada dosa. Tapi kalau macam ni, tak boleh. Allah Ta'ala ada tak? Ada kot. Tu tak boleh. Tu nama syak. Tu nama zon. Ataupun syak tak diterima dalam bab iman. Dia kena yakin Allah mesti ada. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, dia apabila tuan dia tahu dia Islam, tuan dia tangkap dia, tak bagi dia makan, kemudian jemuk dia tengah panas, letak batu, kemudian heret tengah padang pasir, tetap iman dia tak beranjak. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ini iman. Jelas, yakin. Perlunya belajar sampai yakin. Orang tanya sampai bila nak belajar ilmu tauhid? Sampai yakin. Tapi kalau bab rezeki pun tak yakin, kena belajar lagi lah. Kalau dengan hantu pun duk takut sedia, apa nak tidur seorang pun tak berani, kena belajar ilmu tauhid lagi. Kalau rezeki, bab rezeki pun tak yakin, kena belajar lagi sampai yakin. Jadi belajar sehingga yakin. Jadi dikendaki wajib kita mengetahui dalil dalam ilmu akidah ni, ilmu dalil yang dikatakan dalil ijmal, memadalah. Dan kuasa menghuraikan segala syubhah dan i'tirad ke atasnya. Maka iaitu dalil tafsili itu fardu kifayah. Wajib pada tiap-tiap. Jadi musafah al-qasri, maknanya di tempoh musafir tu, contohnya 2 mahalah, tiap-tiap daerah dia kena ada seorang yang berkemampuan untuk menghuraikan untuk menghuraikan ilmu usuluddin, untuk menolak syubhah. Jadi dalil 2. Yang pertama dalil ijmali, ni tiap-tiap orang kena. Mana bukti kata Allah ada? Baharunya alam. Kalau tak ada Allah Ta'ala, tak boleh ada alam. Mana bukti kata Allah Ta'ala sedia qidam? Alam. Untuk yakinkan diri dia. Itu fardu ain di atas tiap-tiap orang. Yang kedua dalil tafsili, detail. Mana bukti kata Allah ada? Iaitu adanya alam. Bagaimana bukti alam ini menunjukkan Allah ada? Ayat Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian kita fikir Allah Ta'ala tabiru ya ulil albab, fikir olehmu hai orang yang memiliki akal, fikir macam mana? Allah yang menjadikan alam, Allah mesti ada. Diri Allah ada, sifat Allah ada. Kita fikir. Kemudian Allah Ta'ala mesti ada kudrah yang sempurna. Kalau tak nak buat alam macam mana? Kalau lemah tak larat. Mesti ada kudrah.
Kemudian mesti ada iradah, menentu, memilih. Mesti ada ilmu. Dan mesti hidup, ada hayat. Allah mesti ada. Untuk menjadikan sesuatu ni. Contohlah kita fikirlah. Kita nak suruh orang mengaji, suruh orang hidup. Orang mati tak makik dah. Kita mai dia tepih. Untuk tolong diri dia dan tolong masyarakat. Orang yang macam ni, perkara dalil tafsil ini, tiap-tiap daerah, dia kena ada. Hanya, kalau kita musafir, 2 marhalah. Contohnya 90 kilo lebih lah. Kalau 90 lebih tak ada di daerah sana, seorang yang mampu menghuraikan dalil untuk menolak syubhah ni, dosa ke semuanya. Ada walaupun seorang. Untuk melepaskan syubhah. Untuk tolong masyarakat. Menolak fitnah. Menolak ragu-ragu yang didatangkan kepada kita. Tu mesti. Jadi dalam bab ni, kita masyarakat awam memada dalil umum. Dalil tafsir, dalil detail ni kepada penuntut-penuntut ilmu agama. Jadi kalau orang belajar agama, kita sokong lah. Dah kita tak mengaji, kita duk pelemah dia pula. Mengaji apa? Mengaji sekolah agama, nak kerja apa. Budak tu benih-benih berhenti mengaji. Kita lemah, memperlemahkan dia. Sepatutnya kita sokong dia. Kata Tok saya almarhum Tuan Guru Soleh rahimahullah, dia suka bagi contoh. Dia kata zaman sekarang ni lebih kurang macam dikatakan pelita minyak gas tu, dia makin sehari makin nak terpadam. Sebab minyak kuih kurang. Jadi kita ni dah minyak kuih kurang. Kita pedor, jaga jangan bagi lampu tu terpadam. Jangan kita ni kenat, pi muih pula puih. Bagi terpadam. Jangan. Sepatutnya kita tahan tangan kita ke apa ke, jangan bagi padam. Begitu juga agama akhir zaman. Agama akhir zaman ni dia makin kurang. Jadi kita ni sepatutnya bagi semangat kepada orang yang mengaji agama. Kita sokong dia, kalau ada zakat kita bagi kat dia. Kita bantu dia macam mana nak tunjuk jalan. Okey, kamu belajar dulu agama. Nanti kalau kamu nak ambil perasaan SPM, saya tolong. Kalau kamu nak masuk U, saya tolong nanti. Lah kamu jangan fikir lagi. Tidak seperti. Tok guru kita mati, kita ganti. Tak sama. Kata Tok Saleh Sik rahimahullah macam ni misalnya. Tebu tu, hak yang perdu tu, manis. Manis. Kuih kurang. Hak pucuk tu tawak lah. Itulah misal ilmu akhir zaman. Betul. Mau tak mau, kita kena belajar ilmu untuk kenal Allah Ta'ala, untuk mengesahkan i'tiqad iman kita. Kemudian, kita belajar untuk asalkan Allah Ta'ala betul-betul dalam ibadah kita. Jangan kita campur. Jangan kita campur. Kalau kena betul ma'rifah yang tinggi, ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala sarankan kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tapi kalau sembahyang nak syurga, belum lagi sampai kepada tahap kenal sungguh-sungguh lagi. Orang kata ibadah dengan nafsu lagi. Betul. Itu dalam bab tasawuf tu. Ni asas dia tauhid. Kalau kita kenal lagi, masuk ke dalam ilmu tazkiyah, ilmu tazkiyah nafs ataupun penyucian diri, kita akan faham lagi kedudukan. Ikhlas ni banyak martabat. Yang pertama, kalau kita sembahyang nak syurga, nak pahala ni, orang panggil ibadat budak-budak. Macam pak kata, cik semayang ni, pak bagi coklat. Semayang lah sebab nak coklat. Nak mainan. Gagah semayang sebab nak benda. Betul. Ni orang panggil ibadat budak-budak tak matang kerohanian. Kalau tinggi lagi, sebab apa ibadah? Kerana nak menaikkan kita ni, diri kita untuk menjadi kekasih Allah. Untuk Allah Ta'ala kasih kepada kita, kita kasih kepada Allah. Ini martabat orang yang nak menuju kepada jalan salik. Dan yang ketiga, martabat yang paling tinggi, iaitu sembahyang sebab apa? Tidak ada sebab apa. Kerana Allah itu Tuhan aku, hamba wajib aku solat. Syurga neraka itu urusan Allah Ta'ala. Betul. Itu baru benar-benar hamba. Itu baru benar-benar hamba. Jadi kita kena belajar supaya betul-betul hati kita ni sampai kepada taraf ataupun kedudukan iman yang dikendaki. Kalau tak, kita ni buang masa banyak. Tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan hidup kita mengabdikan diri.
tiba-tiba kita tak fokuskan perkara ni, maka rugi kita. Jadi kita kena belajar lah. Pokoknya macam Is duduk selalu, pokoknya kena mengaji. Kena mengaji. Jadi setakat itulah. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian tadi kita bersama dengan tamu kita pada hari ini, iaitu Ustaz Fazilul dan anda semua. Kita kembali nanti, kita akan bukakan talian bagi anda semua ingin ada sebarang soalan untuk diperkatakan. Sampai sini kita rehat seketika, kembali nanti bersama Nasrul Tasnim di ruangan Kedai FM Mesra Harmoni. Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang. Bagi jamuan di rumah, saya percaya beberapa negeri besar sambutan Hari Raya Adil Adha ini, walaupun tidak semua negeri. Untuk jamuan di rumah atau pengunjung ke rumah, tidak boleh melebihi 20 orang pada satu masa. Bagi individu yang menjalani proses kuarantin di rumah, dilarang sekali keluar di rumah, apatah lagi nak balik kampung. Tak boleh juga menunaikan solat sunat Aidil Adha, malah tidak boleh menerima tetamu pun di rumah mereka. Perlu ingatkan ya. Jadi jika individu yang memakai wristband ataupun gelang kuarantin melanggar peraturan, orang ramai diminta melaporkan kepada pihak polis serta-merta. Dan juga kita ada soalan di Facebook. Kita raikan soalan di Facebook dahulu, Ustaz. Iaitu daripada Ibnu Al-Khobrawi. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, saya ada soalan. Benarkah apabila kita tidak belajar ilmu tauhid, hanya belajar ilmu fiqh dan tasawuf sahaja akan jadi zindiq atau fasik? Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih kepada saudara yang bertanya melalui Facebook. Adakah orang yang tak belajar ilmu tauhid ni zindik? Maka ini adalah perkataan daripada ulama kerana untuk menjaga kita. Ilmu ni Allah Ta'ala suruh kita belajar, disebut dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalil secara jelas. Jadi kalau tak belajar ilmu ni, tetapi kita dalam bab akhlak baik, contoh dia, tapi dia faham agama sekat-sekat. Jadi macam ni dia membawa kepada zindik, seperti tidak bertuhan. Ya, betul. Ini perkataan kalam ulama. Contohnya mereka yang lain yang menjalani tarbiyah kerohanian. Dia duduk petapa di atas bukit, kadang-kadang bertahun-tahun, kadang-kadang tak makan, seumpamanya makan buah ya, makan sayur saja. Tapi i'tikad tak betul. Tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama sebut la tasihul ibadah illa bima'rifatillah, tidak sah ibadah melainkan kena kenal Allah. Untuk membezakan ibadah kita dengan ibadah yang lain. Maknanya kalau betul i'tikad kita, sahlah ibadah kita. Maka itu adalah perkataan ulama dan benar berdasarkan dalil-dalil, kerana sumber kita yang pertama Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka ini kalam ulama untuk menjaga kita. Kalau kita duduk semayang saja tapi i'tikad tak betul, jahannam, rosak ibadah kita. Dikeluar kaedah la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah amal ibadah melainkan kena kenal Allah Taala. Wallahu a'lam. Contoh bawa kereta reti, undang-undang tak tahu. Undang-undang tak tahu. Lama-lama belaga orang habis. Kedah. Itu mudah no. Sedia. Ustaz kata dah. Dan Ustaz kita akan raikan pemanggil talian Ustaz ya. Siapa talian waktu ini? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum Kedai FM. Assalamualaikum. Salam. Wabarakatuh Mamu. Mamu ni Pak ni. Mamu lagi Terengganu ni. Dapat ke suara Mamu? Dapat. Alhamdulillah jauh no. Dapat. Alhamdulillah. Ni tak dapat. Mau saja pun call. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat cuti Mamu. Ustaz, doa-doa lah kami nak balik esok ni. Doa-doa lah kat Mamu. Biar InsyaAllah. selamat sampai di Pulau Pinang Ustaz. Ustaz tolonglah
kat Mamu. InsyaAllah. Ustaz kadang-kadang kita tu ingat percaya pada Allah. Tapi kadang-kadang tu pula kita ni tak percaya pula balik. Tapi kok bomo ke, kok mana-mana kita duduk pergi. Pasal apa perangai Mamu kadang-kadang lah betul. Mamu punya perangai. Tapi pasal apa manusia jadi lagu Mamu ni. Dan tu Ustaz Tulah lah orang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu. Jadi kita ni iman kepada Allah Ta'ala betul dah. Tapi main cara praktik macam kita ni tak mentauhidkan Allah Ta'ala. Contoh apabila main masalah kita ni cari makhluk dulu. Pergi habaq ke orang ni aku serabut aku fran ni. Tak apa habis. Hak satu dia terjun jabatan bola bina mati terus. Kata Allah Ta'ala Tuhan. Tapi beriman kepada qada dan qadar. Tapi bagaimana yang dikatakan praktikal itu, maka wajib kita belajar tarbiyah dia. Wajib kita belajar ikhlas semata-mata kerana Allah, kerana disiplin ilmu ni dia kena belajar kerana Allah Ta'ala. Barulah masuk ke dalam hati dia. Barulah penghayatan tu Allah Ta'ala zahirkan ke dalam hati kita. Iman itu, nur itu. Kemudian kita belajar cara wahdaniyah Allah Ta'ala pada perbuatan. Kita belajar qada dan qadar Allah Ta'ala. Maka apabila mai kat kita, insya-Allah kita akan dikawal oleh Allah Ta'ala menjadi hambanya. Menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi yang diajar oleh agama. Kalau mai masalah, sabar. Mai masalah, doa. Mai masalah, kita ni ikhtiar, usaha. Nah, ini perlu kepada keimanan. Dan perlu kepada mempelajari dan memahami cara-cara beriman. Jadi kebanyakan masyarakat kita beriman Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tapi dia tak belajar cara bagaimana beriman. Macam mana cara bagi halus yang dikatakan qada dan qadar. Bagaimana cara kita ni mempraktikkan dalam kehidupan. Itu perlu kepada mempelajari dengan ikhlas. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang benar-benar hambanya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu dia menarik sekali. Dan Ustaz, kita akan terus raikan pemanggil talian 6.51 minit petang waktu ini. Siapa talian? Hello, Assalamualaikum Kedah FM. Waalaikumsalam, Is. Siapa talian? Kak Dewi. Silakan Kak Dewi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya lah, Ustaz. Saya ni kadang-kadang rasa macam takut aja. Perasaan takut. Sebab adik-beradik saya 15 dah tinggal 9. Jemaah lepas meninggal. Jadi perasaan takut tu tiba-tiba datang kadang-kala. Ya. Apa pendapat Ustaz tu? Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi perasaan takut ni fitrah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tetapi takut kepada makhluk adalah takut yang sementara. Adapun takut kita kepada Allah Ta'ala itu adalah yang dituntut kepada kita. Kemudian takut kepada Allah yang dinamakan takwa. Kita mengabdikan diri, imtisalul awamil wajtina bin nawahi, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu takwa, itu mesti kewajipan kepada tiap-tiap kita. Tetapi takut kepada makhluk adalah takut yang sementara. Jadi di samping itu, kalau kita takut, kita nak mati, maknanya Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kepada kita peringatan supaya kita mempersiapkan diri. Maka apabila kita takut, jangan kita duk layan perasaan kita ya. Kita buat, apabila kita takut nak mati, kita buat persediaan, kita bertaubat dengan salah-salah kita, kita buat ibadah, kita memperbaiki hati kita dan seumpamanya. Itu adalah anugerah Allah kepada kita. Orang kata apa? Yang dikatakan Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita. Contoh macam mana? Dia tu sakit mati. Mujuk Allah Ta'ala buat sakit kat dia. Pasal dia ingat Allah Ta'ala. Tapi kalau mati mengejut, rasa tak dalam bertawabat, na'udzubillah. Tapi kalau sakit, duk atas kata astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunlah dosa aku yang terdahulu. Itu hikmahnya. Ini iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita takut kepada kematian, alhamdulillah, kita buat persiapan. Tetapi jangan sekali-kali kita ni layan takut kita sampai iblis menguasai kita, sampai tak buat apa. Ibadat pun tak, zikir pun tak, semayang pun tak, na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, dia jadi lama-lama jadi gila. Ada, dia frust kerana kematian suami.
sampai tak mau mandi, tak mau makan, tak ibadat, sampai tak semayang, sampai membawa tidak redha kepada Allah. Na'udzubillah. Memudaratkan diri dia. Na'udzubillah. Ini kita kena jaga. Apabila mai perasaan macam tu, kuatkan semangat kita. Macam mana? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu di antara amalan dia. Di samping jangan duduk seorang. Kita kena duduk Aja. mengenal Allah Ta'ala ni adalah perintah kewajipan tiap-tiap individu. Maknanya kalau dia suami kena tahu, isteri pun kena tahu. Lebih-lebih lagi sebagai suami, sebagai khalifah di dalam rumah tangga. Jadi perkara ni perlu cepat-cepat. Kerana Allah Ta'ala masih bagi peluang kehidupan, masa kepada kita, kita belajar. Dan kita bagi lepas fardu ain supaya hati kita yakin, dan kita di samping itu membimbing isteri dan anak-anak kita. Kerana perintah ini adalah perintah fardu ain. Macam sembahyang, aqimus solah, tunai olehmu akan sembahyang. Suami kena sembahyang, isteri kena sembahyang, anak kena sembahyang. Begitu juga fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Belajar ilmu untuk yakin kepada Allah, kenal Allah Ta'ala ni wajib di atas tiap-tiap kita. Maka kalau suami belajar, isteri pun kena, anak pun kena. Maka persoalannya kalau suami tak belajar macam mana? Jawapannya kena belajar cepat-cepat sebelum kita mati. Wallahu a'lam. Itu dia. Dan Ustaz, mungkin itu yang terakhir Ustaz, no? Ya, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia panel kita pada hari ini, iaitu berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazilul Hilmi bin Aizan, ya. Pengajian tauhid tajuk takrif ilmu tauhid, insya-Allah pada episod seterusnya. Insya-Allah. Kita akan sambung lagi. Okey, kita mengaji lagi. Tak tahu kena mengaji tu Ustaz. Memang terbaik. Itu dia. Dan apa pun Ustaz, mungkin di minggu ni minggu depan nak raya, sedikit ucapan pada Ustaz. Korban, silakan. Jadi alhamdulillah, sebagai kita menyambut pengorbanan orang kata apa, hari raya Aidil Adha ataupun raya Korban, kita dalam masa PKPP ni kita bersabar dan terus berdoa, moga-moga Allah Taala jauhkan dan angkat segala wabak ini. Dan di samping kita jagalah diri kita dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kita bukan sahaja sembelih korban, tetapi kita kena korbankan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita mempelajari ilmu fardu ain, ilmu akidah, ilmu syariat fiqh, ilmu tasawuf, menjaga akhlak dan adab, supaya bukan saja tiap-tiap tahun lembu saja ataupun binatang saja terkorban, bahkan kita mesti mengkorbankan jiwa kita menjadi hamba Allah Taala yang sebenar. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Salam Aidilfitri, sebab nanti tak ada dah. Salam Aidil Adha, selamat hari raya Korban. Jadi hari Uquf, hari yang ke-9 ni, sama-samalah kita munajat. Moga-moga Allah Taala pelihara iman kita, anak isteri, cucu cicit kita. Amin. Dan Allah Taala jauhkan daripada segala fitnah akhir zaman ni, dan moga-moga Allah Taala istiqamahkan kita dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, cantik sekali ending kita tu kita pada hari ini. Apapun anda semua, sekali kita jumpa lagi. Sekian dahulu dan seterusnya pada untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.